Tuan Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, MAFI sentiasa mengutamakan pembangunan sektor agro makanan di negeri Sabah sejajar dengan usaha untuk menjadikan negeri ini sebagai hub pertanian serantau. Sehubungan itu, kerajaan melalui Jabatan Pertanian Sabah akan terus meningkatkan keluasan kawasan Taman Kekal Pengeluaran Makanan ataupun TKPM di negeri ini dengan pengujudan sebanyak 4 buah TKPM, iaitu TKPM Sungai Koya, Kinabatangan, Fasa 2, TKPM Limbuak di Bangi Kudat dan TKPM Ulu Boleh Sipitang, serta 2 buah mini TKPM, iaitu mini TKPM di Ulu Begawan dan mini TKPM di Serudung, Kalabakan. Peningkatan jumlah TKPM dalam tempoh 10 tahun akan datang di bawah RMK 12 dan RMK ke-13 akan dapat meningkatkan potensi pengeluaran hasil tanaman di Sabah selaku hub pertanian serantau. Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah melalui Jabatan Pertanian Sabah juga merancang untuk menjadikan Keningau sebagai, dengan izin, The Fruit Valley of Sabah, memberi fokus kepada tanaman pisang, lemon dan juga avokado bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan pertanian. Projek ini akan direalisasikan melalui pengujudan TKPM Apin-Apin Keningau yang dijadualkan siap pada tahun 2022 dengan peruntukan sebanyak RM25 juta daripada Kerajaan Persekutuan. Bagi meningkatkan pelaksanaan pertanian pintar di Sabah, MARDI telah melaksanakan pemindahan teknologi dalam pertanian moden seperti sistem penanaman secara fertigasi khususnya untuk tanaman rock melon, halia, cili, lada, tomato dan tomato cherry kepada pegawai pengembangan, syarikat-syarikat swasta dan institut pengajian tinggi. Bagi sektor ternakan pula, MAFI melalui Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Sabah berusaha untuk melaksanakan pertanian pintar menerusi aplikasi teknologi dan kaedah perternakan terkini berteraskan revolusi perindustrian keempat 4IR. Antaranya adalah dengan perkenalkan sistem perternakan lembu secara integrasi di bawah peradangan kelapa sawit. Aplikasi teknologi moden seperti penggunaan tanda pengenalan ataupun RFID turut diperkenalkan dalam sistem perternakan integrasi bagi mempertingkatkan kecekapan daya jejak ataupun traceability dalam pemantauan ternakan. Selain peternakan lembu pedaging, aktiviti peternakan lembu tenusu juga sedang berkembang pesat di Sabah sehingga menjadi antara negeri pengeluar utama bagi susu segar di Malaysia. Syarikat-syarikat berskala besar seperti Evergreen Livestock Sdn Bhd telah menggunakan teknologi pintar dengan pengurusan ternakan yang mampu meningkatkan produktiviti dan juga kualiti susu serta ekonomi ladang. Di samping itu, MAFI juga telah mengenal pasti potensi Sabah sebagai salah satu negeri pengeluar utama bagi sarang burung walit ataupun SBW di Malaysia. Purata pengeluarannya terdiri daripada rumah walit ataupun rumah walit dalam gua adalah sebanyak 82 metrik tan setahun. SWB ini telah berjaya menembusi pasaran ekspor ke luar negara. Bagi menggalakkan perkembangan industri ini, MAFI menerusi DVS dalam memperkenalkan sistem blok rantai ataupun dipanggil blockchain sebagai salah satu usaha kerajaan untuk memperkukuhkan sistem daya jejak walit. Bagi sektor perikanan pula, Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah melalui Jabatan Perikanan Sabah telah di negeri Sabah. Namun antara isu utama yang dihadapi di negeri Sabah ini adalah kita kekurangan industri hiliran dan tanah-tanah pertanian yang masih banyak belum dapat dibangunkan. Jadi soalan saya yang Berhormat Menteri, apakah perancangan ataupun langkah yang boleh diambil oleh Kementerian Pertanian bagi memastikan agar Sabah ini jangan hanya dijadikan sebagai negeri pengeluar raw material. Maksudnya ini hanya bahan mentah tidak diproses. Sebab konsep ekonomi apabila pembuat ataupun pegilang meletakkan kilang mereka berhampiran dengan sumber, pastinya ia akan mengurangkan kos. Tetapi apa yang berlaku di Sabah?
Tidak ada industri-industri hiliran ini dibuka di negeri Sabah. Kebanyakannya berada dan berpusat di Kuala Lumpur. Jadi apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kementerian untuk membuka industri hiliran bagi dalam masa yang sama untuk menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak muda Sabah supaya mereka tidak berhijrah ke bandar-bandar besar di semenanjung Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Sepanggar. Sila Timana Menteri. 2 minit. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat sebut tadi tiada industri hiliran keluaran Sabah, tidak berapa tepat. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa MARDI telah ditubuhkan di negeri Sabah sejak tahun 1996 dan kira-kira 150,000 orang-orang usahawan dan pegawai-pegawai kita telah dilatih untuk mempertingkatkan lagi pemrosesan makanan seperti hasilan ikan, hasilan daging, hasilan soya, bakery dan juga pastry, minuman jus, minuman terus dan juga cordial. Dan Sabah mempunyai satu potensi yang cukup besar untuk mengeluarkan industri hiliran. Dan juga seperti saya sebut tadi, MARDI bukan sahaja bertanggungjawab, bahkan pada ketika ini kerajaan telah memberikan banyak insentif. Seperti insentif yang kita berikan geran padanan 70-30, 70 daripada kerajaan, 30 daripada pengusaha untuk mengeluarkan industri hiliran. Kalau ianya kepada hiliran kepada high impact product, kita beri 50 daripada kerajaan geran, 50 daripada usahawan. Jadi inilah usaha kita bagi menarik minat supaya banyak lagi usahawan-usahawan dapat terus mengeluarkan apa juga industri hiliran produk daripada negeri Sabah yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam pasaran, bukan sahaja dalam negara, bahkan di luar negara. Terima kasih Tuan Presiden. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, sila Yang Berhormat Bifort. Terima kasih Mas. Bifort, sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah strategi khusus oleh MAFI bagi meningkatkan produktiviti sektor ternakan di Sabah dengan memperkenalkan teknologi-teknologi baru khususnya untuk membangunkan lagi industri hiliran, memandangkan Sabah amat berpotensi untuk dijadikan hub pertanian serantau. Dan saya juga ingin tahu apakah pentingnya kita memperkenalkan sistem blockchain untuk burung walit dan apakah usaha yang dibuat oleh kementerian untuk membantu mereka yang mengeluarkan hasil burung walit ini untuk diekspor ke luar negara. Terima kasih. Terima kasih Bifort. Sila Timana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Dipertua. Yang Berhormat saya sebutkan apa itu blockchain. Mana sistem rantaian. Blockchain adalah satu perkara yang cukup penting sekali. Semua sekali keluaran-keluaran walit yang pada ketika ini Sabah salah satu daripada pengeluaran terbesar, sebanyak 82 metrik tan setahun keluarannya yang diekspor bukan sahaja di negeri China, bahkan di Hong Kong dan juga di Vietnam. Kita perkenalkan sistem blockchain ini atau perantaian bagi Di bawah sana dapat menerima kabar gembira menurunkan penurunan harga racun dan bajai. Terima kasih. Sila Timana Menteri. 1 minit. Terima kasih Tuan Dipertua. Ini menjadi satu perbualan dan perkara isu yang sangat hangat diperbincangkan pada ketika ini. Itu sebab kita dapati kenaikan harga racun dan juga baja tadi telah menyebabkan banyak sekali barang-barangan keluaran pertanian kita naik harga. Ayam naik harga, daging naik harga. Begitu juga produk-produk pertanian dan yang lain, termasuk padi sekali pada ketika ini yang dihadapi oleh pesawat-pesawat. Untuk makluman tuan dihadapi oleh pesawat-pesawat. Untuk makluman tuan Yang Berhormat, Yang Dipertua, baja kita memerlukan P, kita memerlukan N dan baja sebatian serta baja-baja organik. Dan keluarannya adalah datang kita terpaksa import dan pengeluar utama adalah negeri China. Mereka bukan saja telah mengambil peluang untuk menaikkan harga dengan yang begitu tinggi sekali, bahkan mereka mempunyai satu masalah yang panjang kalau saya nak cerita ni. Bagaimanapun Tuan Dipertua, kerajaan pada ketika ini begitu proaktif sekali, sedang mengambil beberapa tindakan yang mungkin akan diumumkan oleh kerajaan supaya kita dapat membantu. Untuk pesawah sebenarnya kerajaan telah memberikan subsidi khas kepada baja dan racun yang masih lagi tidak mencukupi. Bahkan masalah ini dihadapi bukan saja pesawah, bahkan pada petani dan juga penternak, terutamanya ayam dan juga lembu. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih.
Pertanyaan jawab. Lisan seterusnya saya ingin menyebut yang berhormat Pahan